Salasa. Ini suatu pasal dia kata macam ni. Jadi ini satu pasal hukum dalam kaedah mandi. Kita sebut kita dalam bab bersuci ni. Bermula fardu mandi itu 3 perkara. Sekali lagi, tadi kitab tauhid, ni kitab fiqh. Kita belajar fiqh tak ada belajar hadis kan. Pasal apa? Kita belajar kaedah apa ulama dah susun, tengok Quran hadis, ini disiplin dan format mengikut qawaid fiqh Asy-Syafi'i. Nak pergi belajar satu-satu tu, tuan-tuan ngaji dengan saya sebut 10 tahun belum tentu tuan-tuan boleh pergi menghadap betul-betul faham mentah. Saya duk lalu ngaji tuan-tuan, saya tahu kan. Baik. Macam mana pun sebut ni. Kita dulu tuan-tuan kalau ingat balik zaman dulu kita mengaji macam tu lah. Cuma zaman lah ni nampak macam canggih. Tak ngaji dah fiqh, tak ngaji tauhid, ngaji apa? Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, nas. Tapi Arab tak reti, tu pelik kan? Sikit nak sebut tuan-tuan. Ngaji Quran hadis, ngaji tafsir, ngaji hadis, tapi Arab tak reti. Tuan-tuan tak boleh fikir sesuatu ke? Apa dia? Suruh fikir apa? Tuan-tuan ngaji Quran hadis, memang Quran hadis. Dia bahasa Arab. Bahasa pula tu bahasa paling tinggi dalam dunia. Dengar sebut tu. Tapi tuan-tuan Arab sebatang habuk tak tahu. Tuan-tuan duk semayang daripada dulu sampai lah ni cakap Arab, sepatah pun tuan-tuan tak reti nak sebut yang Arab mana, Melayu mana dengan huraian Arab. Terjemah kot boleh dengan nama Allah Maha Pemurah Maha Penyayang boleh. Tapi ba tu huruf jar. Jar mesti ada majrur. Ismi itu mudhaf. Mudhaf mesti ada mudhaf ilaih. Bari mudhaf bari apa? Lepas tu ni badal, ni naat, ni atau bayan. Apa i'rab badal, apa maksud? I'rab atau bayan, apa maksud? I'rab naat, apa maksud? Pada lafaz Ar-Rahman tu. Belum Rahman wazan fa'lan, ada alif lam, asma husna. Apa maksud? Tuan-tuan kantoi tu tak reti apa lah. Tapi ngaji tafsir Arab sebatang habuk tak tahu. Dengar saya sebut. Impossible you can understand apa yang supposed you to understand it. No, impossible. Pasal apa? Alat tak ada. Tuan-tuan tak boleh faham. Tuan-tuan nanti faham ikut siapa goreng tuan-tuan. Kalau yang goreng tu Wahabi, tuan-tuan jadi Wahabi. Tuan-tuan goreng tu Syiah, tuan-tuan jadi Syiah. Kalau tuan-tuan tu goreng Ustaz Pondok, tuan-tuan jadi Ustaz Pondok. Dia kan ikut siapa baca. Siapa baca dan siapa hurai. Kita baca ni memang disiplin dia mazhab Syafi'i. Imam mazhab Syafi'i ya. Butuh Quran tu kadang-kadang dia dakwah kita ikut Quran hak original. Memang Quran tu ori, tapi hang tu tak ori. Hang tak boleh nak menilai hak ori tu supaya dapat faham macam mana sepatutnya. Itulah. Baik, sekali lagi sebut bab tu. Baik, fardu mandi 3. Mana dia? Nak bagi sah mandi tuan, mandi ni sama ada mandi wajib, mandi sunat. Mesti 3 ni baru sah nama mandi dan dapat pahala. Pertama mesti ada niat. Dan niat macam mana bicara lepas, mesti niat di hati. Maka kaedah niat macam mana? Dan niat ni maksudnya apa? Niat ni maksudnya menspesifikkan, mensengajakan dengan tentu dan pastinya apa yang nak dibuat, kenapa dan mengapa. Itu niat. Yang tu yang bahasa Arab dulu. Kalau bahasa Arab nawa yanwi itu dengan mana qasada, qasad. Apa makna qasad? Qasad yang ulama kita terjemahkan dengan sahaja. Sahaja tu daripada perkataan sengaja. Sengaja tu maksudnya apa? Ni memang dengan sengajanya aku nak buat benda ni. Bahasa orang putih sikit. Yang ni memang specifically I want to do this thing. Kalau saya sebut tadi bab itikaf, saya duduk dalam masjid ni itikaf ke dalam taklah? Dari sini. Maksudnya tuan-tuan ada spesifikkan sesuatu, buat sesuatu, kenapa dan mengapa itu. Masuk dalam masjid, duduk dalam masjid kerana itikaf. That is niat. You just masuk sembahyang, that's not niat. Itu just entering the masjid. You are not niat itikaf no. Itu bukan saya nak pergi masjid. You just nak pergi masjid. You bukan itikaf namanya tu. Itu you nak pergi masjid. Nak masuk masjid lah, nak ambil gambar ke masjid. You nak ambil gambar di masjid. You are not itikaf masjid. Okey, mandi.
Memang mandi lah. Memang mandi. Pasal kata air mandi lah. Tapi adakah mandi yang menepati syarat, yang mandi yang memang disuruh, yang Rasulullah isyarat? Nak mandi mesti disebut al-amal, innamal amal bin niat. Atas kaedah kita Syafi'i mesti sah amal dengan niat. Niat apa? Mesti ada spesifikkan sesuatu. Apa yang kita buat ada kesengajaan dia, nak buat kenapa dan mengapa. Jadi niat baik macam mana ulama huraikan niat tu. Dan dia telah ajar dan bimbing kita, tuan. Macam ni. Maka diniat oleh orang berjunub. Istilah junub macam mana kita dah belajar lepas. Istilah junub ni adalah sebab keluar mani ataupun bersama suami isteri, ataupun bersalin, yang bersalin tak diiringi darah. Hukum ni hukum keluar mani. Dia niat apa? Dia niat mengangkatkan janabah. Aku angkat junub kerana Allah Ta'ala. Itu antara bahasa yang ada. Disebut angkat janabah. Kalau bahasa Arab, nawaitu raf'al janabah lillahi ta'ala. Atau mengangkatkan hadas akbar. Yang ni memang umum diajar oleh kita. Nawaitu raf'a hadasil akbar lillahi ta'ala. Kita belajar fiqh dulu yang tu, tuan-tuan, macam ni. Lagi, ataupun istibahati fardis salah. Ataupun ni macam ni, nawaitu ghusla listibahati salah. Aku berniat mandi ni, aku sengaja mandi ni kerana nak mengharuskan sembahyang. Pasal kalau tak mandi tak boleh sembahyang. Lagi, au fardil ghusli, ataupun dia niat fardu ghusli. Nawaitu fardal ghusli, aku berniat fardu mandi. Maksudnya mandi yang wajib. Ataupun ada fardu ghusli, ataupun boleh juga niat tunai fardu mandi. Ataupun ghuslal mafruḍah, ataupun niat mandi yang difardukan. Terjemah dia mandi yang wajib. Jadi dia cerita apa? Niat punya banyak boleh niat. Cuma maksud dia apa? Untuk bagi sah mandi mesti ada kesengajaan hang buat tu pasal apa? Sikit lagi kalau syarah ke niat, tuan-tuan. Niat ni antara sebut dan bahas ulama, Rasulullah mengajar kita setiap ibadat mesti ada niat. Pasal apa? Pasal niat adalah benda yang boleh membezakan antara adat dan ibadat. Pasal mandi, tengok. Kalau tuan-tuan nak main maghrib tadi, mandi ya? Soal, tuan-tuan ada niat apa-apa? Mana ada niat apa-apa? Mandi tu. Just mandi only. Mandi yang tak ada pahala mandi. Pasal apa? Tuan-tuan tidak spesifikkan mandi tuan-tuan kenapa dan mengapa. Just mandi only. Mandi only ya? Mandi ya? Tuan-tuan duduk dalam masjid ni nak mengaji. Tuan-tuan duduk masjid ni mengaji ya? Itikaf. Tuan-tuan tak dapat itikaf pasal tuan-tuan bukan niat itikaf, tuan-tuan nak mengaji. Pak. Jadi apa yang membezakan itikaf dan mengaji? Niat. Apa yang membezakan mandi yang memang mandi ibadat dan mandi yang adat? Niat. Jadi niat tu maksudnya apa? Kesengajaan buat sesuatu di atas kenapa dan mengapa, itulah niat. Satu, kena tentukan. Tiang macam mana pun atas ulama kita ajar, buat sebut banyak-banyak, buat pening lah. Ambil satu yang memang jadi amalan. Sikit tanya tuan-tuan, tuan-tuan niat apa lalu? Tak ada niat, yang buat bodoh. Zaman sekarang jangan tak tahu tuan-tuan, bila manusia yang dah tak belajar fiqh ni, ada orang sampai macam ni. Dia ada, katalah dia tahu mandi junub kena mandi ada besar, dia pun mandi ya? Mandi. Kalau katalah kita tanya ini, cik mandi ya? Mandi apa? Mandi ya? Apa nanti bersihkan diri, mandilah. Ada niat apa-apa tak? Niat apa? Mandilah, memang mandi ya. Nak tak nak mesti mandi. Pasal mandi selesai lah. Oi, siapa ajak itu? Nabi mana ajaknya tu? Tu Nabi kata ada niat. Tu yang ulama ajar disiplin dengan ada kesengajaan tu. Cuma niat ni kat mana? Jawab. Niat kat mana? Niat kat mana? Niat kat hati. Okey, macam mana saya nak ajar niat kat hati? Yang saya cakap dalam hati, tuan-tuan dalam hati. Okey, dengar saya nak ajar. Okey, boleh niat? Boleh? Boleh tak? Macam mana saya nak ajar tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak ajar anak tuan-tuan ajar sembahyang. Nak ajar sembahyang? Sembahyang fardu kena niat tau. Kena niat. Okey, niat kat mana?
dalam hati. Okey, macam mana tuan-tuan nak ajar niat yang dalam hati? Yang tuan-tuan niat dalam hati, tuan-tuan nak ajar anak tuan-tuan niat dalam hati. Niat. Niat lah. Bodoh. Ada pula itu. Jadi kura-kura kan. Mana boleh? Hang kena sebut lah. Sebut tu apa? Sebut itu adalah untuk mengajar dan mengasuh supaya itu dihadirkan di hati anda. That's all. Yang ni yang dipanggil lafaz niat. Niat memang di hati, tapi lafaz tu yang nawaitu sauma qadin an ada'i fardi syahri Ramadan. Pasal apa? Nak ajar dalam hati. Macam mana nak ajar, nak cerita kalau benda tu tak diajar dengan mulut? Sekali lagi no. Okey, saya nak ajar tuan-tuan niat haji. Okey, tuan-tuan niat haji ya. Okey. Mampu siapa nak kerti? Untuk saya pun nak ajar. Okey, niat bagi ikhlas. Kita ikhlas tuan, ikhlas. Ikhlas. Apa ikhlas lah. Satu bila ada orang petikai, apa ni niat Nabi tak pernah ajar nawaitu. Duk ajak usali. Jawab macam ni lah. Bodoh tak di pekah. Dia orang hujah macam ni pula. Kita ikut Nabi bukan ikut pekah. Nak ikut Imam Syafi'i kan ikut Nabi. Dengar jawab. Ikut Imam Syafi'i itu ikut Nabi lah. Pasal Nabi suruh ikut ulama'. Ulama' warasatul anbiya. Ikut ulama' maksudnya ikut Nabi lah. Hang terus ikut Nabi. Siapa yang bagi faham hang dengan Nabi? Jawab. Mesti ada ulama' agak. Cuma hang tak ikut ulama' kami, hang ikut ulama' kepala otak hang. Itu ya, itu je. Tapi hang ikut ulama' ya, tapi pada hang itu ulama' hang. Kami ikut ulama' kami. Antara ulama' hang yang ikut hang. Hang ikut ulama' tu. Pada hang ulama' yang kami duk ikut ni, tak ada siapa khilaf kata Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali adalah ulama' besar. Nak kata apa hang? Tu kelahi zaman lah ni kan kena ngajak pekah macam tu. Kalau zaman dulu tak payah sekah ke tu, baca lurus senang Tapi zaman lah ni kena ajak pekah dengan besi macam tu. Baru kot orang yang pernah kena racun paman Wahabi ni tersentak sikit. Itu lah. Tu pun kalau nak tersentak ikut hang lah, sentak tak sentak itu. Baik, macam mana pun nak ambil satu je nak. Aku mandi wajib kepada Allah Ta'ala, selesai. Dan niat tu boleh pakai untuk semua. Niat untuk haid boleh, nifas boleh, junub boleh, beranak boleh, mandi junub boleh, apa saja yang untuk angkat ada besar. Cukup dengan saja aku mandi junub, junub lah, saja aku angkat ada besar kerana Allah Ta'ala, saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Semua bab-bab mandi ada besar yang kita dah belajar dulu sah diniatkan dengan niat itu. Baik. Dan tiada memadai niat mandi jua. Kalau aku mandi kerana Allah Ta'ala, tak memadai. Soal sikit, boleh analisa kenapa tak memadai? Aku mandi kerana Allah Ta'ala. Mandi apa? Mesti soal. Mesti soal mandi apa? Macam mana nak jadikan dia ada pengkhususan? Mandi wajib. Mandi wajib. Dan sebut mandi dia takkan jadi wajib, melainkan mandi wajib jadi wajib. Mandi maksudnya bukan mandi wajib lah tu. Pergi mandi apa tu? Mandi sunat. Ni badan kau tak pergi mandi wajib ke tu? Tak. Kalau mandi wajib, hampir mandi wajib. Kenapa lah tu? Tu istilah dia panggil al-adah muhakamah. Itu yang ada qawaid fiqh. Baik. Dan niat oleh perempuan yang haid atau nifas mengangkatkan hadas haid ataupun nifas. Okey, itu masalah tak memadai tak niat mandi saja. Dan kalau ikut orang niat orang haid dan nifas, dia boleh niat angkatkan hadas nifas atau haid, selesai. Dan wajib disertakan niat pada awal basuhannya supaya dibilangkan basuh. Niat mesti ada pada awal-awal basuhan. Sama ada di kepala ke tangan ke kaki ke. Kalau bahasa mudah macam ni, aci sentuh air mutlak, kena air mutlak, niat hasil. Sama ada di kaki ke, di tangan ke, di kepala ke, di hidung ke, di mana sajalah. Pasal mandi wajib katakan air seluruh badan. Jadi mana-mana anggota kita kena air yang nama air mutlak, sah untuk diniatkan mandi di situ. Taklah syarat mesti siram air di kepala. Nawa itu nawa itu rabbal hadasil akbar lillahi taala. Kita tepuk pula. Itu tak ada. Itu tak ada. Macam mana pun ada orang yang sampai macam tu, ada tak? Tapi tak syarat. Macam mana pun macam ni. Katalah macam ni, dah mandi. Kata,
Tak pula ada pengkhususan aku mandi itu kerana nak angkat hadap sah. Terlupa. Soal sah. Atas kaedah fiqh tak sah. Atas kaedah Syafi'i. Untuk macam mana? Mandi tadi tak dikira pasal apa? Syarat tak cukup pasal tak ada niat. Untuk buat macam mana? Mandi sekali lagi. Kalau tengah-tengah mandi, untuk baru niat. Oh tak niat. Baru niat. Aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Yang mana dah dibasuh tadi tak dikira. Yang ni basuh ni baru dikira. Pasal dia akan bermula dengan kesengajaan. Kerana yang itulah membezakan mandi yang adat dan mandi tak ibadat. Sikit lagi kalau sebut. Untuk yang nak membezakan jadi ibadat tak ibadat mana? Niat lah. Jadi niat ni apa? Kesengajaan dalam hati tu. Saya buat misal satu untuk tunjukkan kesengajaan sekali lagi. Tuan-tuan beli lembu, tuan-tuan sembelih. Macam mana nak tahu lembu tu korban kah, akikah kah saja sembelih buat kenduri kah? Ya. Niat. Niat tu maksud dia macam mana? Aku sembelih ni korban untuk dalam hati. Itulah niat. Allah memang tahu niat kita, tapi di atas pentaklifan syarat, di atas kita bahas mengikut kawan Syafi'i, mesti ada pengkhususan macam tu waktu kita nak buat sesuatu ibadat. Dia letakkan syarat tu untuk sah mesti ada pada ketika kita masuk ibadat. Kalau ni sebab lembu ni waktu sembelih. Inilah korban sipulan dan akikah sipulan. Kalau payah nak ingat nama, ya Allah inilah korban dan akikah seperti mana nama tersebut dalam kertas yang aku duk pegang ni. Itu kawan yang ulama kita ajar. Macam mana pun ambil lembu sembelih. Pasal apa? Dah niat korban lama dah. Tak tu kan niat. Itu azam. Niat ni buat, masuk, buat, niat. Tu baru niat. Kalau ni nak ambil wuduk, itu belum lagi, itu belum. Niat itu azam. Niat buat, di situ ada serta di hati baru niat. Okey. Macam mana pun nak sebut, tang kata kalau tak ada niat di hati tak dibilangkan, dan hanya dibilangkan apabila ada niat. Baik, maka jika diniatnya kemudian daripada basuh satu suku, wajib dikembalikan basuhnya. Ya, selesai. Yang keduanya menghilangkan najis. Wallahu a'lam. Ada pun soal dalam bab niat itu kalau ada soal. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika wa dan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.